Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan ummul kita Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Cik Wan Masuri binti Wan Husin, penolong pendaftar unit cuti belajar dan biasiswa pentadbiran penjabat pendaftar UiTM Shah Alam. Beliau akan menyampaikan taklimat berkenaan taklimat cuti belajar dan biasiswa staf pentadbiran. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf hospital UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf hospital Al-Sultan Abdullah. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Cik Wan Masuri binti Wan Husin untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Cik Wan Masuri binti Wan Husin. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir, kepada staf-staf Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Okay. So saya di sini mengucapkan terima kasih atas jemputan daripada pejabat pentadbiran Hospital UiTM. Untuk memberi saya peluang bagi bercerita sedikit tentang orang kata apa kemudahan cuti belajar dan juga beasiswa yang disediakan untuk staf pentadbiran di UiTM. Okay, jadi saya di sini untuk bercerita sedikit tentang kemudahan yang ada untuk tuan-puan yang berminat untuk menyambung pengajian ataupun mengikuti apa-apa kursus yang berkaitan dengan peningkatan berjaya. Okay. So saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Cik Wan Masuri binti Wan Husin, boleh panggil saya Cik Suri. Saya merupakan penolong pendaftar yang memegang portfolio unit cuti belajar dan juga beasiswa bagi staf pentadbiran di UiTM. Dan pejabat saya terletak di pejabat pendaftar UiTM Shah Alam di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Okay, next slide. So secara ringkasnya hari ini saya akan cerita sedikit tentang bahagian yang bertanggungjawab menguruskan urusan cuti belajar di UiTM, kemudian di mana kuasa melulus dan juga apa kategori yang ada untuk staf pentadbiran, apa tanggungjawab staf yang telah diluluskan dengan cuti belajar, dan juga saya akan ceritakan juga tentang pengajian secara sambilan, peraturan pengajian secara sambilan di UiTM, dan juga sumber rujukan untuk tuan-puan rujuk berkaitan dengan cuti belajar. Okay, next. Sebelum tu saya nyatakan sedikit disclaimer. Maklumat yang saya sampaikan pada hari ini adalah berdasarkan peraturan yang sedang berkuat kuasa ketika tarikh program ini dijalankan. Jadi saya harap tuan-puan sedia maklum sebarang garis panduan peraturan yang ada universiti kita ini boleh dipinda mengikut keperluan semasa. Jadi sekiranya apa yang saya nyatakan hari ini ada apa-apa pindaan, so itu akan dimaklumkan oleh universiti melalui pemakluman rasmi lah. Jadi sebarang maklumat terkini tuan-puan boleh rujuk kepada pentadbiran di PTJ masing-masing ataupun boleh rujuk terus kepada bahagian yang bertanggungjawab. Okay, next. Okay, so dalam organisasi kita, kita kena tahu dekat mana bahagian yang bertanggungjawab untuk menguruskan sesuatu urusan ataupun permohonan. Jadi kalau tuan-puan nak bertanyakan tentang urusan cuti belajar dan juga beasiswa, orang kata bahagian yang bertanggungjawab adalah bahagian kemajuan kerjaya di bawah pejabat pendaftar. So dekat bahagian kemajuan kerjaya ni sepanjang tuan-puan di UiTM, tuan-puan akan berurusan bukan sahaja berkaitan dengan cuti belajar, malah juga urusan kenaikan pangkat, urusan program pembangunan kerjaya, urusan peperiksaan dalam perkhidmatan dan juga urusan program transformasi minda. So semua urusan yang berkaitan dengan sumber manusia ini
yang khususnya berkaitan dengan peningkatan kerjaya staf diuruskan oleh bahagian kemajuan kerjaya. Okay, next. So ini sekadar perkongsian di mana letaknya bahagian kemajuan kerjaya. Kami diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia dan terus melapor kepada pendaftar di bawah pejabat pendaftar. Okay. So ini adalah orang kata apa sebagai perkongsian lah, di mana kedudukan kami ini dikira sebagai carta induk lah. So apa-apa urusan induk berkaitan dengan sumber manusia diuruskan oleh bahagian-bahagian ini. Okay. Next. Okey, so ini penting. Tuan-puan kena tahu bila sesuatu permohonan itu dilakukan, dekat mana kuasa melulus ataupun punca kuasa yang orang kata rasmi. Macam contoh kalau puan mohon cuti belajar, jawatan kuasa apa yang berkuasa untuk mengeluarkan surat kelulusan. Itu penting sebab dia ada beberapa peringkat tahu. Kalau katakan di PTJ, dalam urusan cuti belajar, PTJ ada kuasa untuk menyokong sahaja. Okey? Manakala kuasa untuk meluluskan yang final punya result adalah di bawah Jawatan Kuasa Induk Peningkatan Kerjaya Sumber Manusia. Kita panggil short formnya JKI PKSM. So dekat jawatan kuasa inilah semua permohonan tuan-puan yang tuan-puan hantar kepada kami untuk mohon cuti belajar ke, untuk mohon post basic ke, apa-apa kursus yang sepenuh masa. So semua dibawa ke komiti ini. PTJ akan hantar kepada kami untuk kami bentang kepada komiti ini. So komiti ini yang ada kuasa untuk meluluskan atau tidak meluluskan. Okay? So kita ada 10 orang ahli dalam komiti ini. Dan kita punya pengerusi adalah Timbalan Nak Chancellor Akademik kita. Setiausaha pula Ketua Bahagian Kemajuan Kerjaya dan kami bertindak sebagai Sekretariat. Okay? Next. Okey, so saya terus masuk sahaja kepada apa itu cuti belajar dan juga program pembangunan kerjaya. So, kalau dalam petikan slide JPA, cuti belajar ni cuti yang kerajaan peruntukkan untuk pegawai mengikuti kursus latihan ataupun mengikuti pengajian untuk tempoh melebihi 3 bulan ke atas. Okey, 3 bulan ke atas untuk mengikuti kursus latihan ataupun untuk mengikuti pengajian kita panggil cuti belajar ataupun cuti berkursus. So ini memang adalah dalam peruntukan cuti yang disediakan di UiTM juga. Okay? So kalau kita kata kursus tu apa-apa kursus yang berkaitan dengan akademik ataupun kemahiran. Maksudnya kalau nak sambung degree, diploma, sarjana, PhD, ijazah-ijazah tu semua kita panggil cuti belajar juga. Kalau tuan-puan nak sambung ke kursus macam kursus post basic ataupun kursus postdoc, sabbatical, itu pun kita panggil sebagai cuti belajar juga dalam konteks itu. Okay? So sepanjang cuti belajar ni, tuan-puan dibenarkan untuk meninggalkan tugas hakiki tuan-puan di jabatan masing-masing untuk pergi berkursus secara sepenuh masa. Okay? Dan sepanjang tuan-puan meninggalkan tugas tersebut, tuan-puan tidak dikira sebagai putus perkhidmatan ataupun berhenti kerja. Maksudnya dia adalah cuti yang panjang, cuti yang lebih daripada 3 bulan. Tuan-puan tak perlu datang ke jabatan, tak perlu clock in, clock out sepanjang tempoh tersebut. Tetapi tuan-puan masih lagi dikira sebagai staf UiTM, masih lagi entitled kepada apa-apa kemudahan berdasarkan kelayakan yang tertakluk lah. Okay? Misal katanya kalau katakan cuti belajar ni, tempoh kekanan masih lagi dikira. Servis masih lagi dikira, nak mohon kenaikan pangkat masih lagi boleh dikira dalam tempoh cuti belajar. Even kalau katakan contoh, saya bagi contoh kalau ada pemberian bonus. Pemberian bonus pun nanti berkeliling akan keluar, akan peruntukkan dan biasanya pegawai yang di bawah cuti belajar pun masih lagi layak untuk menerima bonus tersebut. Okay, sebab tempoh perkhidmatan sepanjang cuti belajar tersebut masih lagi dikira sebagai tempoh perkhidmatan tuan-puan di majikan masing-masing lah. Okay. Next. Okay. So, ini pun satu benda penting yang nak kena ingat. Bila kita majikan memberikan kelulusan cuti belajar ataupun cuti berkursus tersebut di UiTM, kita akan ada kontrak perkhidmatan yang kita akan berikan kepada tuan-puan. Okay. So, pegawai yang diluluskan dengan kemudahan cuti belajar dan juga program pembangunan kerjaya akan dikehendaki untuk menandatangani perjanjian dengan UiTM. So, perjanjian itu menyatakan tuan-puan kena serve dengan UiTM selepas tamat kursus
mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. So nanti katakan bila tuan-puan dah berada di dalam situasi tersebut, dah dapat kelulusan cuti untuk berkursus, so tuan-puan akan diberikan satu kontrak perjanjian. So dalam kontrak tu kita akan nyatakan berapa tempoh ikatan kontrak tuan-puan dan juga sekiranya berlaku perbuatan yang menyebabkan kontrak tersebut ada breach, ada pecah kontrak. So, berapa tuntutan yang majikan boleh tuntut daripada tuan-puan? Okay, so dua benda ni kena tengok dalam kontrak tersebut. Okay, next. Okay, so kita terus masuk sahaja. Saya akan khususkan talk hari ini untuk staf pentadbiran, kemudahan-kemudahan cuti belajar yang ada, dan saya akan pecahkan kemudahan cuti belajar untuk kumpulan pengurusan dan profesional iaitu grade 41 dan ke atas, dan juga kumpulan pelaksana iaitu grade 40 dan ke bawah. So, dekat UiTM untuk cuti belajar ni kita ada pecahan different study leave, kategori cuti belajar yang berbeza untuk kumpulan staf yang berbeza. Okay? So, saya mulakan dengan kumpulan PNP. Bila kita sebut PNP tu maksudnya tuan-puan yang bergrade 41 dan ke atas. Okay, itu adalah kumpulan pengurusan profesional. Untuk tuan-puan yang di dalam kumpulan ini, ada 3 kategori cuti belajar yang tuan-puan boleh mohon mengikut kelayakan di UiTM. So, satunya kita ada cuti belajar dengan tajaan HLP. HLP ni adalah skim beasiswa yang ditajuk oleh KPT. So, ini untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana ataupun PhD. Yang keduanya, tuan-puan ada cuti belajar dengan tajaan agensi luar. Maksudnya, mana-mana agensi selain daripada KPT yang ada offer pembiayaan untuk tuan-puan sambung belajar. Okay? So, ini kita buka untuk peringkat sarjana, sarjana kepakaran dan juga PhD. Dan yang ketiganya ini khusus untuk tuan-puan yang berjawatan pegawai perubatan dan juga pegawai pergigian. Kita baru keluarkan pekeliling cuti belajar khas untuk pegawai perubatan dan pegawai pergigian untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana, sarjana kepakaran dan juga PhD. So, saya akan ceritakan serba sedikit 3 kategori ini terlebih dahulu. Okay, next. Okay, so yang pertama, kalau tuan-puan ada niat untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana ataupun PhD, ini satu kategori yang tuan-puan boleh consider mengikut syarat-syarat yang dinyatakan, iaitu cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa HLP. So, cuti belajar bergaji penuh ni kita rujuk kepada kemudahan cuti secara bergaji penuh yang diberi oleh majikan untuk mengikuti pengajian secara sepenuh masa. Maksudnya, UiTM bagi tuan-puan cuti bergaji penuh seperti biasa untuk tuan-puan sambung pengajian secara sepenuh masa. Maksudnya memang offer letter tu full time, bukannya secara sambilan. Okay? So, HLP ni apa? HLP ni adalah hadiah latihan persekutuan. Ini adalah skim beasiswa di bawah KPT ya. Kalau tuan-puan yang dari KKM dulu rasanya mungkin familiar, kita ada hadiah latihan persekutuan di bawah KKM. Dan yang untuk saya ceritakan ini adalah hadiah latihan persekutuan di bawah KPT. So, di bawah KPT ni maksudnya KPT offer kepada staf-staf pentadbiran di UA. Maksudnya staf-staf yang berjawatan dalam kumpulan pentadbiran, grade 41 dan ke atas yang berkhidmat di Universiti Awam. Okay, so ini adalah skim beasiswa yang boleh dipohon oleh mereka-mereka ini untuk sambung pengajian ke peringkat sarjana dan juga PhD. Okay, next. Okay, so apa itu cuti belajar bergaji penuh di bawah tajaan HLP? So, kita akan buka iklan cuti belajar, iklan beasiswa ni setiap tahun tertakluk kepada pelaksanaan di peringkat KPT. Maksudnya, kita tunggu KPT buka iklan, KPT akan maklumkan kepada semua UA melalui unit cuti belajar. So, bila kita dapat pemakluman daripada KPT, kita akan hebahkan iklan tersebut kepada semua warga. Iklan yang kita keluarkan pada tahun semasa adalah untuk pengajian bagi tahun berikutnya. Contoh, saya ambil contoh, kita baru iklankan HLP tahun ni pada bulan lepas. Bukan. Bulan ni. Kita keluarkan pada bulan ni, 8 November. So, kita keluarkan iklan pada tahun ini, tetapi pengajian itu akan bermula pada tahun hadapan. Sebab keputusan semua akan keluar pada tahun hadapan. So, pengajian akan bermula untuk tahun hadapan. So, bila kita buka iklan pada tahun hadapan pula, itu adalah untuk pengajian pada tahun berikutnya. Okay, so maksudnya kita buka iklan 1 tahun awal daripada tempoh pengajian tersebut bermula. Okay, so kena ingat tu lah. Maksudnya kalau tuan plan nak sambung PhD itu pada tahun hadapan, should be tuan-puan
kena mohon pada tahun ni lah bila kita buka iklan untuk tahun ni. Okay. So kita target kepada staf-staf pentadbiran grade 41 dan ke atas. Peringkat pengajar yang dibuka adalah sarjana dan juga PhD. So untuk sarjana, tempohnya sama ada 18 bulan ataupun 24 bulan maksimum. Untuk PhD pula tempoh maksimumnya 36 bulan. So tempat yang tuan-puan boleh apply, mana-mana universiti awam ataupun IPTS GLC link di dalam negara, tetapi mestilah selain daripada universiti tempat berkhidmat. Ini salah satu syarat khusus di bawah cuti belajar ni. So tuan-puan tak boleh mohon untuk belajar dalam universiti tuan-puan berkhidmat. So kalau kita maksudnya tak boleh belajar dalam UiTM lah. Kita kena minta tempat selain daripada UiTM. Okay? So kalau tuan-puan nak mohon keluar negara pun tak ada masalah, tetapi kena make sure universiti tersebut tersenarai dalam ranking yang ditetapkan oleh KPT. So KPT biasanya akan guna ranking QS lah. Okay, so dia akan nyatakan untuk luar negara top berapa yang boleh mohon. Misal katanya untuk tahun ni top 50. So maksudnya tuan-puan kena cari universiti yang termasuk dalam ranking top 50. Okay. Seterusnya di peringkat kelulusan, back semula tadi. Okay, seterusnya untuk peringkat kelulusan, majikan menawarkan kelulusan cuti belajar manakala KPT menawarkan beasiswa. So kena ingat, bila KPT luluskan beasiswa, baru UiTM akan luluskan kelulusan cuti belajar. Sebab KPT cuma taja dari segi beasiswa, tetapi cuti belajar tersebut itu adalah di bawah kuasa majikan. So majikan yang akan berikan kelulusan cuti belajar. So biasanya dia akan package lah. Kalau tuan-puan dapat beasiswa KPT ni, automatik tuan-puan akan dapat kelulusan cuti belajar daripada majikan. Okay, next. Okay, ini yang macam saya cakapkan tadi, sebarang pembiayaan berkaitan dengan pengajian akan ditanggung oleh KPT, manakala majikan akan bagi kelayakan cuti secara bergaji penuh, dan juga untuk sesiapa yang diluluskan pengajian di luar negara, kita akan taja juga elang keluarga mengikut syarat yang berkuat kuasa. Okay. Dan ikatan kontrak perkhidmatan, untuk kemudahan cuti belajar di bawah HLP ni, kita akan ikat tuan-puan untuk tempoh yang bersamaan dengan 2 kali ganda tempoh cuti belajar yang diluluskan. Misal kata tuan-puan diluluskan cuti belajar selama 3 tahun, so bond yang akan diikat adalah 6 tahun. Okay? Ini adalah ikatan kontrak dengan UiTM. Kalau tuan-puan dapat HLP nanti, tuan-puan akan ada kontrak dengan KPT juga. Okay? Akan ada 2 kontrak yang berbeza. Tetapi biasanya KPT dia akan pakai kontrak berkhidmat dengan mana-mana universiti lah di bawah universiti awam. So tuan-puan kena serve di UiTM dan juga kena ikut jugalah kontrak yang ditetapkan oleh KPT. Okay? Biasanya dia akan sync lah, dia akan selari. Okay? Jumlah ganti rugi yang boleh dituntut sekiranya berlaku pecah kontrak adalah sebanyak nilai kos sebenar. So kos sebenar ni boleh tengok dalam agreement lah. Agreement tu biasanya kita akan nyatakan apa definisi nilai kos sebenar. Okay? Manakala KPI pula tuan-puan kena balik dengan pengesahan senat atas scroll yang menyatakan tuan-puan berjaya tamat pengajian tersebut. Okay? Next. Okay, so apa syarat-syarat untuk memohon beasiswa HLP ni? Yang pertamanya, tuan-puan kenalah tergolong dalam kumpulan staf pentadbiran di grade 41 dan ke atas. Mesti berjawatan tetap dan telah disahkan jawatan. Mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam skim perkhidmatan PNP pada tarikh tutup permohonan. Okay? Kemudian warga negara Malaysia and had umur, kena tengok had umur limit. So kalau siapa yang nak mohon sarjana tu kena pastikan umur tak sampai lagi 45 tahun. Yang nak mohon PhD, had limit umur adalah 43 tahun. Okay? So untuk yang nak mohon sarjana dan juga PhD, kita akan tengok syarat ijazah pertama, CGPA minimum 2.75. Kemudian master kena lulus. Kursus yang dipohon tu kena berkaitan dengan tugas pegawai dan kena ikut bidang yang kita offer. Okay, so UiTM akan keluarkan senarai bidang bersama dengan iklan tu. So kena pilih dalam bidang itu sahaja. Okay? Dan kena mohon ke universiti selain daripada tempat berkhidmat lah. Okay? Dari segi syarat LNPT, kena make sure untuk 3 tahun terkini, LNPT puratanya 85% ke atas. Okay? Dan LNPT tersebut kena genap 1 tahun. Okay? Maksudnya kalau LNPT yang kurang dari 1 tahun, kita tak kira. LNPT tu kena genap 1 tahun untuk 3 tahun tersebut. Okay?
And then bebas daripada tata tertib, dah buat dah PHL, pengisytiharan harta dan liability. Kemudian tidak blacklist dalam PTPTN dan juga tabung pinjaman pendidikan. Okey. Kemudian kena diperakukan oleh majikan, maksudnya kena melalui kami dahulu untuk dapatkan perakuan, dan kena make sure peringkat yang tuan-puan nak mohon tu tuan-puan belum ada lagi kelayakan di peringkat tersebut ya. Kemudian untuk beasiswa ni, tuan masa nak memohon tu tuan-puan tak perlu lagi nak dapatkan tempat pengajian. Tuan-puan boleh dapatkan tempat pengajian selepas mendapat keputusan beasiswa, okey? Dan kita akan cross check juga tuan-puan tak pernah lagi diluluskan cuti belajar dalam peringkat yang sama. Sebab kita pakai konsep kemudahan cuti belajar ni hanya dinikmati sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan untuk satu peringkat. Maksudnya kalau tuan-puan dah pernah cuti belajar dengan PhD, so tuan-puan nak mohon lagi cuti belajar dengan PhD dah tak boleh, okey? Tetapi contoh kalau tuan-puan dah dapat cuti belajar dalam peringkat sarjana, kemudian 2-3 tahun akan datang nak mohon cuti belajar untuk peringkat PhD pula, yang tu tak ada masalah, okay? Sebab itu adalah peringkat yang berbeza. Dan tuan-puan mestilah tidak menerima apa-apa penajaan lain, okay? Next. Okay. Sebelum saya ke nombor 2 ni, saya jawab dulu soalan daripada peserta. Adakah dibenarkan lanjutan cuti belajar sekiranya tidak dapat habis dalam tempoh yang ditetapkan? Kita ada prosedur pelanjutan cuti belajar memang ada. So sekiranya hampir tamat tempoh cuti belajar dan masih lagi belum menamatkan pengajian, boleh kemukakan permohonan untuk melanjutkan tempoh cuti belajar tertakluk kepada keputusan jawatan kuasa. So kita akan tengoklah progress report sama ada kemajuan pengajian itu memuaskan atau tidak, dan sekiranya justifikasi itu benar-benar menyokong bahawa lanjutan itu benar-benar diperlukan, jadi jawatan kuasa JKI yang saya sebut tadi, JKI PKSM yang akan putuskan untuk memberi lanjutan atau tidak. Okey, so pelanjutan itu, proses itu memang ada, tertakluk kepada keputusan peringkat universiti. Okey. Okey, seterusnya saya masuk kepada nombor 2. Sekiranya tuan-puan rasa macam mungkin tak entitled untuk mohon HLP ataupun mungkin ada nak consider cuti belajar lain, tak ada masalah, kita ada cuti belajar dengan tajaan agensi luar. Ini maksudnya tuan-puan dapatkan mana-mana pembiayaan daripada agensi luar selain daripada HLP tadi, dan tuan-puan mohon cuti belajar dengan UiTM. Okey. So di bawah cuti belajar ni kita ada dua, sama ada tuan-puan dapat bergaji penuh ataupun tuan-puan dapat tanpa gaji. Okey. Kebiasaannya cuti belajar tanpa gaji ni kita akan beri sekiranya ia adalah syarat daripada penaja yang tuan-puan pilih. Okey. So kebiasaannya dalam sistem kita yang dapat cuti belajar tanpa gaji ni biasanya bawah skim MARA. Okey. MARA yang dululah, yang sekarang ni saya tengok macam semuanya dapat gaji penuh lah. Kalau MARA yang sebelum-sebelum ini ada skim yang mereka memang tetapkan syarat majikan kena bagi cuti belajar tanpa gaji kepada pegawai tersebut. So bila kita dapat offer letter tu, so automatik memang kita akan beri cuti belajar tanpa gaji lah kepada tuan-puan. Okay? So kena make sure kalau tuan-puan nak dapatkan tajaan tersebut, kita ada nyatakan tajaan mestilah dalam bentuk beasiswa ataupun tajaan pinjaman pendidikan, dan bukannya pinjaman yang berbentuk peribadi iaitu personal loan. Contohnya personal loan daripada bank, iaitu kita tak kira sebagai tajaan agensi luar. Okay? So kita kira apa-apa tajaan yang berbentuk scholarship ataupun sponsorship ataupun pinjaman pendidikan lah. Macam contohnya MARA, PTPTN pun kita consider sebagai pinjaman pendidikan. Yang biasanya ada dalam sistem yang mohon beasiswa agung pun ada, beasiswa kerajaan negeri pun ada, okay? Beasiswa daripada negara luar pun ada. Okay? So semua tu tuan-puan uruskan sendiri permohonan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Bila dah dapat je, tuan-puan hantar permohonan kepada kami untuk dapatkan cuti belajar. Okay? Next. Okay, sementara tu soalan daripada Panabila, boleh ke nak buat sarjana secara part-time? Tak ada masalah. Nanti saya akan ceritakan UiTM memang ada, tak ada halangan untuk staf buat secara part-time di mana-mana peringkat pengajian lah. So saya akan ceritakan tentang part-time nanti. Okay? Okay, so untuk cuti belajar tajaan luar ni, iklan dia kita buka sepanjang tahun. Maksudnya ia tidak beriklan. Bila-bila masa tuan-puan nak mohon cuti belajar daripada awal tahun sehingga akhir tahun, kita sentiasa open. Just hantar sahaja permohonan kepada PTJ dan seterusnya kepada kami. Okay?
So kita sasarkan kepada kumpulan staf pentadbiran juga, grade 41 ke atas juga, dan biasanya kita open kepada mereka yang mungkin tidak memenuhi syarat HLP ataupun mungkin nak consider beasiswa selain daripada HLP. So untuk yang ini kita buka sehingga 3 peringkat, PhD, sarjana dan juga sarjana kepakaran lah, yang biasanya pegawai perubatan dan pergigian yang nak buat sarjana kepakaran, kita ada boleh mohon di bawah cuti belajar ni. Kita buka peringkat sehingga 48 bulan. Okay. So tempat pengajian macam kalau HLP tadi dia tetapkan kan, contoh dalam negara tak boleh mohon dalam UiTM. So untuk cuti belajar ni kita tak ada masalah, mana-mana universiti di dalam atau luar negara, dengan syarat memenuhilah syarat penaja yang tuan-puan dapatkan tersebut. Okay. So peringkat kelulusan yang ini sampai di peringkat kita sahaja, maksudnya di peringkat induk JKIPKSM akan meluluskan cuti belajar tuan-puan lah. Untuk dari segi pembiayaan beasiswa tuan-puan tu, tuan-puan kena uruskan dengan agensi yang berkenaan. Okay, next. Okay, so dari segi tajaan macam saya cakapkan tadi, majikan akan beri kelayakan cuti secara bergaji penuh ataupun tanpa gaji. Dari segi pembiayaan kursus dan pengajian tersebut pula daripada agensi luar, majikan tak akan membiayai apa-apa kos yang berkaitan dengan pengajian. So itu adalah tanggungjawab tuan-puan untuk mendapatkan penaja yang memang tuan-puan rasa mampu memberikan penajaan yang boleh tanggung kos pengajian tuan-puan itu sehingga tamat pengajian dah. Okey. Untuk dari segi ikatan kontrak, untuk cuti belajar ni sebenarnya kita pakai ikatan kontrak yang sama. Walaupun anda beasiswa JLP ataupun anda tajak dari agensi luar, kita akan ikat sebanyak tempoh 2 kali ganda. So sama jugalah macam tadi, kalau pergi 3 tahun, kena ikat 6 tahun. Kalau pergi 4 tahun, kena ikat 8 tahun. Okay? Daripada ganti rugi pun sama, kita pakai nilai kos sebenar juga. Dan dari segi KPI pun sama, kena tamat dalam tempoh yang kita tetapkan ikut pengesahan senat atau scroll lah. Okay, next. Okay, so untuk syarat permohonan, lebih kurang macam HLP juga, kita buka pada grade 41 ke atas, berjawatan tetap, dah sah jawatan, dah serve at least 3 tahun di UiTM. Cuma dari segi syarat umur sahaja yang berbeza sedikit. Untuk cuti belajar ni, kalau nak buat sarjana tak lebih daripada 35 tahun. Kalau nak buat PhD ataupun sarjana kepakaran tak lebih daripada 43 tahun. Dan macam saya cakapkan tadi, nak dapatkan tajan agensi luar tu kena make sure ianya dalam bentuk scholarship ataupun sponsorship ataupun pinjaman pendidikan. Okay? Dan LNPT dia kurang sedikit daripada beasiswa CLP tadi. Untuk beasiswa untuk cuti belajar tajaan luar ni, tuan-puan kena make sure LNPT minimum 80% untuk 3 tahun terkini dan berturut-turut. Okay? Kemudian tata tertib clean, isytihar harta pun dah buat, PTJ pun dah sokong, dan bidang pengajian kena memenuhi keperluan majikan. Okay? Walaupun kita tak listkan offer bidang apa yang kita minta mohon macam HLP tadi, yang ini kita open tak ada masalah, tetapi kena make sure bidang tersebut memenuhi keperluan kita, iaitu PTJ akan tengoklah. Okay? Dan yang ini macam HLP tadi, tak perlu dapatkan offer letter lagi masa nak memohon. Tetapi untuk cuti belajar ni, kena make sure tuan-puan dah dapat offer letter daripada universiti baru boleh mohon. Okay? Sebab kalau tuan-puan dapat cuti belajar tu, memang kena terus belajar lah. Dia macam HLP tadi, kita ada gap yang panjang daripada tadi kita buka iklan sampai tarikh dapat keputusan. Untuk cuti belajar ni, masa nak mohon cuti belajar tu memang dah kena ready. Dah ada offer letter, dah ada penaja, baru boleh mohon dengan kita. Okay? Dan sama juga tak boleh ada apa-apa rekod cuti belajar dalam peringkat yang sama. Misal kata sebelum ni tuan-puan pergi under HLP. Let's say lah misal kata minta dijawab tapi katakan tak berjaya tamat pengajian. Kemudian tuan-puan nak mohon balik cuti belajar tapi tuan-puan dapatkan tajaan lain pula. So kat situ sebenarnya dah tak boleh, kita akan block sebab dah ada rekod cuti belajar tuan-puan untuk peringkat tersebut. Okay? Okay, next. Okey, so itu tajaan cuti belajar dengan tajaan luar. UiTM pada tahun ini baru sahaja mengeluarkan berkeliling kemudahan cuti belajar khas untuk pegawai perubatan dan juga pegawai pergigian. Ini untuk kita tingkatkan jumlah pakar perubatan dan juga pakar pergigian di UiTM. Tetapi pelaksanaan ini adalah bersifat sementara. Maksudnya dia tak kekal lah perkeliling ni, okey? Dia ada kawalan kuarta kita. Maksudnya sama ada bila kuarta dah capai 30% daripada jumlah pegawai di UiTM dah diluluskan cuti belajar ini, ataupun dah 10 tahun kita laksanakan perkeliling ini, selepas itu perkeliling ini akan dibatalkan. Dan kita akan pakai semula perkeliling cuti belajar yang sedia ada
Maksudnya dua kategori yang saya ceritakan sebelum inilah, sama ada cuti belajar dengan HLP ataupun cuti belajar dengan tajaan luar. Okey. So, di bawah cuti belajar khas ni kita ada 3 kategori, sama ada tuan-puan pergi secara tanpa beasiswa. Tanpa beasiswa ni sebenarnya tajaan persendirian, self-sponsored. Maksudnya memang tuan-puan cover sendiri sebarang semua kos yang terlibat, tetapi kita akan berikan cuti secara bergaji penuh. Okey. Kemudian yang kedua, macam yang saya ceritakan tadi, cuti belajar sama ada secara bergaji penuh ataupun tanpa gaji dengan tajaan agensi luar. Okey. Next. Okey, so yang ini pun sama, kita buka sepanjang tahun dan kita sasarkan kepada pegawai perubatan dan pegawai pergigian sahaja di grade 41 dan ke atas. Kita buka di peringkat PhD dan juga sarjana dan sarjana kepakaran. Okey, tempohnya kita lanjutkan berbanding dengan kategori biasa sebab kita tahu doktorate medik dan dentistry ni dia berbeza sedikit, peringkat pengajian dia berbanding dengan doktor filosofi. So maksimum sehingga 60 bulan ataupun 5 tahun. Okey. Manakala sarjana atau sarjana kepakaran pula tidak lebih daripada 4 tahun. Okey. So tempat pengajian tak ada masalah mana-mana universiti dalam atau luar negara. Peringkat kelulusan di peringkat kita sahajalah, maksudnya sampai di peringkat induk sahaja yang boleh meluluskan permohonan tersebut. Okay, next. Okay, dari segi tajaan kemudahan, macam biasa majikan akan beri cuti secara bergaji penuh. Manakala pemberian kursus tu terpulang kalau tuan-puan dapatkan daripada tajaan agensi luar, so kita akan letak tuan-puan bawah cuti belajar tajaan agensi luar. Ataupun kalau katakan tuan-puan memang mampu untuk membiayai sendiri kos tersebut, so kita akan letakkan tuan-puan di bawah cuti belajar tanpa beasiswa. So means self-sponsored lah. Okay. So untuk ikatan kontrak sama juga, kita letak 2 kali ganda daripada tempoh cuti belajar yang kita luluskan. Jumlah ganti rugi pun kita letakkan sama, kos sebenar. Okay. KPI pun sama juga. Okay, next. Okay, so dari segi syarat-syarat, kita buka cuti belajar ni macam saya sebutkan tadi, khas kepada pegawai perubatan dan pegawai pergigian sahaja. Kena make sure jawatan tetap, dasar jawatan. Dan untuk tempoh perkhidmatan yang menjadikan wujudnya cuti belajar khas ni sebab berbeza sedikit. Tempoh perkhidmatan, kalau cuti belajar biasa, tempoh perkhidmatan tu kita kena kira daripada lantikan di UiTM. Tetapi untuk cuti belajar khas ni, kita menerima pakai tempoh perkhidmatan daripada agensi lepas ataupun iaitu KKM ataupun mana-mana badan berkanun. So kita boleh ambil kira tempoh perkhidmatan lepas untuk mencukupkan 3 tahun tersebut dengan syarat lantikan tersebut hanya dikira daripada lantikan tetap sahaja. Okay? So had umur sama juga, kita limitkan kepada 35 tahun di peringkat sarjana, 43 tahun di peringkat PhD ataupun sarjana kepakaran. Okay? Dari segi pembiayaan pengajian, sama ada tuan-puan dapatkan mana-mana tajaan daripada agensi luar ataupun kalau katakan nak tanggung sendiri, nak self-sponsored pun tak ada masalah. Okay? So dari segi LMPT, minimum 85% untuk tempoh 3 tahun terkini dan berturut-turut dan mengambil kira perkhidmatan lepas, so kita boleh consider juga, kita boleh terima juga maka prestasi daripada agensi lepas. Okay? And then bebas daripada hukuman tata tertib, dah membuat pengisytiharan harta mengikut peraturan. Seterusnya, permohonan mesti disokong oleh Ketua PTJ, bidang pengajian memenuhi keperluan majikan, dah dapat offer letter semasa memohon dan juga sama juga tak pernah ada apa-apa rekod cuti belajar dalam peringkat yang sama. Okay, next. Okay, so itu untuk kumpulan staf pentadbiran PMP grade 41 dan ke atas. Untuk grade 40 dan ke bawah di UiTM, kita panggil sebagai staf pentadbiran kumpulan pelaksana ataupun kumpulan sokongan. UiTM ada juga sediakan cuti belajar untuk tuan-puan. Bezanya dari segi peringkat pengajian, okay? So macam PNP tadi, kita offer kepada peringkat sarjana, PhD dan juga sarjana kepakaran. Untuk staf pelaksana, tuan-puan yang nak sambung belajar di bawah tajaan UiTM, kita ada open untuk peringkat diploma dan juga sarjana muda. So ini tajaan di bawah UiTM. Maksudnya UiTM lah yang kita menggunakan peruntukan kita, dana UiTM untuk memberi beasiswa kepada tuan-puan. Okay, next.
Okay, so kita ada dua kategori bawah cuti belajar ni, sama ada tuan-puan akan dapat full scholarship, beasiswa penuh, maksudnya akan dapat allowance sara hidup, allowance pengajian, kita akan taja yuran pengajian, ataupun tuan-puan akan dapat secara tanpa beasiswa, maksudnya kita cuma taja yuran pengajian sahaja, okey? Tetapi dua-dua ni tuan-puan akan dapat kemudahan cuti belajar secara bergaji penuh, okey? Nanti saya akan ceritakan macam mana tuan-puan nak tahu tuan-puan dapat beasiswa penuh ataupun tuan-puan dapat tanpa beasiswa. Okay, next. Okay, so untuk cuti belajar staf pelaksana ni, kita buka 2 tahun sekali sahaja. Maksudnya tahun ini kita dah buka. So next iklan akan dibuka 2 tahun akan datang. Dan kita sasarkan kepada staf pentadbiran 40 dan ke bawah mengikut peringkat pengajian. So untuk yang nak sambung degree, cuma grade 29 hingga 40 sahaja yang dibuka. Manakala untuk staf di grade 11 hingga 28 kita buka di peringkat diploma saja. So kena ikut syarat ni lah. So kalau tuan-puan berada di dalam grade yang dinyatakan tersebut, itu adalah peringkat pengajian yang tuan-puan boleh mohon lah. Okay? So dari segi tempoh pengajian kita ikut offer letter, dan bezanya dengan staf PNP tadi untuk HLP, untuk beasiswa UiTM ini staf pelaksana cuma boleh sambung dalam UiTM sahaja. Okay? Sebab kita adalah penaja, so kita tetapkan syarat staf tersebut mesti sambung pengajian dalam UiTM sahaja. Okay? Bidang mesti berkaitan dengan tugas hakiki dan juga skim perkhidmatan. Dari segi tajaan, dia ada dua kategori, sama ada tuan-puan akan dapat secara beasiswa penuh ataupun tuan-puan akan dapat secara tanpa beasiswa, iaitu akan dapat yuran pengajian sahaja. Okay, next. Okay, so tempoh perkhidmatan sama, 2 kali ganda tempoh cuti belajar. Kos ganti rugi yang akan dituntut pun sama juga kos sebenar. Okay? So KPI-nya tamat dengan jayanya dalam tempoh yang telah kita tetapkan. Okay, saya nak nyatakan di sini sekadar perkongsian apa itu nilai kos sebenar. So kos sebenar ni, kalau ikut perjanjian yang kita tengah buat kursus sekarang ni, semua kos yang UiTM keluarkan kepada tuan-puan sepanjang tempoh cuti belajar tersebut dan juga termasuk emolumen. Maksudnya termasuk gaji lah yang kita boleh tuntut sekiranya tuan-puan melakukan perbuatan pecah kontrak. Okay. Next. Okay, so syarat untuk nak mohon beasiswa staf pelaksana ni, kita buka kepada staf pentadbiran grade 40 dan ke bawah, berjawatan tetap, telah disahkan jawatan. Okay. Tempoh perkhidmatan minimum 3 tahun. Had umur tidak melebihi 45 tahun. Dan ini sama macam HLP, tuan-puan tak perlu dapatkan offer letter lagi semasa memohon, boleh dapatkan offer letter selepas memohon. Okay? Dan tiada rekod cuti belajar dalam peringkat yang sama di pohon. Untuk siapa yang nak mohon degree, kita ada letakkan syarat CGPA diploma mestilah 3.0 ke atas. Okay? And then tuan-puan kena semak juga dengan bahagian pengambilan pelajar. Syarat kelayakan akademik yang ditetapkan oleh UiTM. Misal kata kelayakan SPM, kelayakan MUAP, so itu pun kena cross check juga ya. Kursus yang dipohon mesti berkaitan dengan tugas hakiki. Tempat pengajian dalam UiTM sahaja, okey? Okey, kelayakan dengan beasiswa ataupun tanpa beasiswa ini yang saya cakapkan tadi, macam sebenarnya masa mohon tu tuan-puan dah boleh tahu tuan-puan dapat beasiswa penuh ataupun tanpa beasiswa. Macam mana? Kita tengok pada markah LMPT. So, kalau LMPT tuan-puan 3 tahun terkini atas 90%, so automatik tuan-puan akan layak dapat beasiswa penuh. Sekiranya bawah 90 tetapi atas 85, so automatik tuan-puan akan dapat secara tanpa beasiswa. Dan angka ni dia kena berturut-turut ya. Maksudnya kalau 90% ke atas tu, 3 tahun tu 90% ke atas, baru layak dapat beasiswa penuh. Okay? Katakan kalau ada 1 tahun yang terciduk, contohlah 90, 86, 90. So, bila katakan jadi situasi tersebut, tuan-puan automatik akan diletakkan di bawah tanpa beasiswa. Okay? Sebab kita pakai klausa berturut-turut. So, dah boleh foreseen dah. Kalau katakan nak mohon secara beasiswa penuh, kena make sure LMPT 90% ke atas berturut-turut untuk 3 tahun. Dan juga salah satu syarat yang kita spesifikkan juga untuk staf pelaksana ni, mestilah kena ada rekod pernah menerima APC sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh perkhidmatan. Okay? Bebas daripada tata tertib dan telah membuat
PHL lah mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Okay, next. Ini yang saya ceritakan tadi lah. Kalau katakan beasiswa penuh tu, tuan puan akan dapat yuran pengajian, tuan puan akan dapat elang sara hidup, elang penempatan, elang akhir pengajian, elang buku, elang perkakas, elang kertas projek dan juga elang penyediaan tesis. Ini kalau di bawah beasiswa penuh. Kalau katakan tanpa beasiswa tadi, kita akan taja dari segi yuran pengajian. So, tuan puan akan tak perlu membayar yuran pengajian, tapi lain-lain kos yang terlibat tu, so tuan puan kena cover sendirilah. Okay? Okay, next. Okay, so saya dah settle untuk kemudahan cuti belajar. Okay, saya jawab sedikit dekat chat box yang berkaitan dengan cuti belajar. Okay, so kalau bergaji penuh itu termasuk dengan elang-elang yang berkaitan. Ya, kalau kita kena tengok. Kalau elang tetap memang dapat. Contohnya elang tetap perumahan, elang khidmat awam. Itu memang termasuk dalam elang yang tetap akan dibayar sepanjang cuti belajar tersebut. Elang kola, kalau cuti belajar, kita ikut perkeliling JPA, elang kola kita bayar ikut lokaliti universiti pengajian. Contoh, tuan-puan sebelum ini berkhidmat di jabatan yang kadar A, contoh di Shah Alam, okay? Kemudian tuan-puan sambung belajar saya ambil contoh tempat yang kadar B lah, okay, mana-mana kadar B, contoh Perak ke kan. So, sepanjang tempoh cuti belajar tu, elang kola yang akan dibayar adalah elang kola kadar B, ikut kadar universiti pengajian, okay? Sepanjang cuti belajar. Bila dah habis cuti belajar je, dia akan revert back to normal. Okay? Elang kritikal untuk kemudahan cuti belajar, grade 41 dan ke atas, khusus untuk pegawai perubatan dan pegawai pergigian, elang kritikal masih lagi dibayar. Tetapi selain daripada jawatan pegawai perubatan dan pegawai pergigian, elang kritikal akan dihentikan sepanjang tempoh cuti belajar. Okay? Okay. HLP kita buka setiap tahun tertakluk kepada KPT. Misal kata tahun ni KPT buka, so kita pun akan offer. Let's say next year KPT tak buka, so kita pun tak offer. Okay, sebab kita bergantung kepada beasiswa yang ditawarkan kepada KPT. So far pelaksanaannya setiap tahun kita buka HLP. Okay. Untuk soalan yang berkaitan dengan jika program yang dipilih tiada ditawarkan, adakah masih boleh memohon? Yang ini saya minta penjelasan lah sedikit sebab saya kurang jelas maksudnya. Sebab kalau ikutkan, kalau contoh macam HLP lah, HLP kita nyatakan senarai bidang apa yang dinyatakan dalam perkeliling itu, bidang itu yang tuan-puan kena mohon. Tapi kita ada nyatakan juga kalau tuan-puan baca dalam perkeliling tu, sekiranya bidang-bidang tersebut tiada dinyatakan di dalam iklan, tetapi skim perkhidmatan tuan-puan menyatakan ada keperluan untuk memohon bidang tersebut, so kita akan pegang kepada perakuan skim tuan-puan. Sebab permohonan tuan-puan tu tuan-puan kena dapatkan sokongan ketua skim masing-masing. So ketua skim yang akan memperakukan sekiranya katakan bidang tersebut tak ada dinyatakan dalam iklan, tetapi ada keperluan pada tahun tersebut untuk mohon bidang tersebut. So kita akan pegang kepada perakuan ketua skim masing-masing. Okay? So kalau katakan dah dapat HLP, tak dibenarkan untuk menerima mana-mana tajaan daripada agensi lain. Okay? Itu memang dah dinyatakan syarat oleh KPT. Untuk grade 41 ke atas, kita ada cuti belajar tajaan agensi luar, tetapi kita tak ada cuti belajar tanpa beasiswa. Maksudnya kita tak open cuti belajar yang tajaan persendirian. Sama ada tuan-puan dapatkan HLP ataupun dapatkan tajaan agensi luar. Kecuali cuti belajar khas pegawai perubatan tadi, kita ada tambah tajaan tanpa beasiswa lah, tajaan persendirian. Sebab itu pun bersifat sementara. Okay? Okay. So, untuk kira LNPT dari perkhidmatan lepas tapi lantikan kontrak, tak boleh. Lantikan tetap sahaja yang kita ambil kira. Okay? Okay, so saya masuk terus kepada program pembangunan kerjaya. Program pembangunan kerjaya untuk hari ini saya khususkan kepada saya rasa skim-skim yang banyak terlibat di hospital iaitu latihan sub kepakaran dan juga latihan klinikal, kemudian post basic dan juga diploma lanjutan. Yang nombor 3 tu nanti saya tengok kalau katakan di hospital, saya rasa tak ada lagi kot penjaga jentrik elektrik, so nanti kita boleh skip lah. Okay? Cumanya ini adalah 3 kategori program pembangunan kerjaya yang UiTM buka kepada staf pentadbiran. So kita akan masuk satu persatu. Okay, next. Saya mulakan dengan latihan sub kepakaran dan juga latihan klinikal khusus kepada pegawai perubatan dan pegawai pergigian. Sebagaimana tuan-puan mungkin sedia maklum, kita baru sahaja keluarkan perkeliling kemudahan ini pada 1 September 2022. So, kita buka latihan ini kepada pegawai perubatan dan pegawai pergigian.
Yang sebelum ini sedia ada, kita cuma buka kepada staf akademik sahaja. Tetapi apabila hospital ditubuhkan, so pihak hospital memaklumkan ada keperluan untuk mereka punya pegawai daripada kalangan staf pentadbiran untuk buat latihan ini. So kita bukalah perkeliling yang baru ini kepada mereka. Okay? So kita ada 3 kategori, sub kepakaran, latihan kepakaran dan juga latihan klinikal. So kita akan pergi satu persatu. Okay, next. Okay, so untuk latihan sub kepakaran, ada 3 kategori, sama ada tuan-puan pergi secara sepenuh masa full time, ataupun secara khas 1, ataupun secara khas 2. Okay? Nanti kita akan tengok. Sepenuh masa ni, sama ada tuan-puan boleh mohon dalam atau luar negara ataupun kombinasi. Kalau khas 1 ni, di dalam negara tetapi di luar fasiliti UiTM. Kalau khas 2, di dalam fasiliti UiTM. Okay? So, tempoh latihan tak lebih daripada 4 tahun dan kena berterusan. Maksudnya kena berterusan lah. Tempoh tu tak boleh ada lompong, tak boleh pergi 1 tahun kemudian balik bekerja semula, kemudian pergi lagi 1 tahun, tak boleh. Dia kena berterusan. Okay? So, KPI-nya berbeza dengan cuti belajar. Kalau KPI sub kepakaran ni balik kena daftar dengan NSR lah, ataupun kalau pegawai pergigian, mana-mana board yang berkaitan lah yang mengiktiraf kepakaran sub tersebut. Okay? Next. Okay, so mengikut kategori-kategori sub kepakaran ni kita ada ikatan kontrak yang berbeza. Okay? So katakan kalau tuan-puan pergi di bawah sepenuh masa, so tempoh kontrak akan bergantung kepada tempoh latihan yang diluluskan. Okay? Yang macam saya cakap tadi, sepenuh masa ni kalau tuan-puan pergi sama ada dalam negara atau luar negara ataupun kombinasi. Okay? Manakala untuk khas 1, kalau tuan-puan pergi buat latihan dalam negara tetapi di luar fasiliti UiTM, fasiliti UiTM ni maksudnya mana-mana pusat perubatan yang berkaitan di bawah UiTM. Macam hospital, fakulti perubatan, sama ada di kampus Sungai Buloh ataupun di mana-mana pusat kesihatan. So itu kita panggil sebagai fasiliti UiTM. So tempoh perkhidmatannya, kita ikut macam cuti belajar, kita ambil 2 kali ganda. Manakala untuk kategori khas 2 pula, kalau tuan-puan buat sub kepakaran dalam fasiliti UiTM, so tuan-puan akan diikat dengan tempoh yang bersamaan dengan tempoh latihan tersebut. Okay? So kita ada perbezaan lah ikatan kontrak mengikut kategori yang diluluskan. Okay, next. Okay, so ini adalah syarat-syarat permohonannya. Berjawatan tetap, telah disahkan jawatan. Dan untuk sub kepakaran sepenuh masa kena make sure telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun selepas tuan-puan dapat kelayakan sarjana kepakaran. Okay? Kita tak letakkan syarat limit umur, tetapi tuan-puan kena pastikan tuan-puan ada baki tempoh yang cukup untuk tuan-puan serve kembali di UiTM selepas tamat latihan tersebut. Okay? So maksudnya kena kira lah daripada tarikh umur nak pencen wajib tu, cukup tak tempoh tersebut untuk tuan-puan serve di UiTM. Okay? Sebab selagi tuan-puan tak habis serve di UiTM, tuan-puan tak boleh pencen tau, kecuali pencen wajib lah, sebab pencen wajib memang pencen secara paksa. Tapi kalau katakan macam kita ada option pencen pilihan kan, tapi kalau tuan-puan masih ada lagi bond yang tak komplit dengan UiTM, so ikutkan tuan-puan tak akan dipertimbangkan untuk memohon pencen pilihan. Okay? Kena settlekan bond dengan UiTM dulu baru boleh pencen. So kena make sure lah kalau kena susun lah, maksudnya umur nak pergi tu cukup tak tempoh baki tersebut. Okay? Dari segi tajaan, kita tak membiayai apa-apa tajaan dari segi pengajian, tapi kita akan bagi secara bergaji penuh lah. So sama ada tuan-puan dapatkan tajaan daripada mana-mana agensi luar ataupun tuan-puan boleh self-sponsor. Okay? So LNPT kita kira 80% ke atas untuk tempoh 3 tahun terkini dan berturut-turut. Tata tertib clean, PHL pun clean, permohonan pun disokong oleh PTJ dan pelatihan pun diperakukan oleh PPSM PTJ. So kena go through PPSM dulu lah. Okay, next. Okay, so itu sub kepakaran. Yang kedua kita ada latihan kepakaran. Okay, so latihan kepakaran ini kita buka tempoh 3 bulan ke atas tetapi tidak melebihi daripada 2 tahun. Untuk latihan kepakaran ni, tuan-puan masih lagi perlu menjalankan tugas-tugas perkhidmatan klinikal seperti yang ditetapkan oleh Ketua PTJ. Okay? So KPI tuan-puan adalah surat tamat latihan yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan. Dan sekiranya tuan-puan nak mohon
pewartaan selepas membuat latihan kepakaran tu, tuan-puan cuma boleh mohon selepas dah sah jawatan. So maksudnya pastikan dulu dah sah jawatan, baru boleh mohon pewartaan lah. Okay, next. Okay, so dari segi kontrak pun kita berbeza sedikit. Kalau tuan-puan buat latihan kepakaran di luar fasiliti UiTM, so kita akan ikat bond 2 kali ganda. Tetapi sekiranya tuan-puan buat latihan kepakaran di dalam UiTM, kita akan ikat tempoh yang sama. Misal kata kita luluskan 3 bulan, so tuan-puan kena serve kembali 3 bulan lah. Itu kalau di dalam fasiliti UiTM. Kalau di luar fasiliti UiTM, kena serve 2 kali ganda lah. Okay, next. Okey, dari segi syarat-syaratnya, warga negara Malaysia, pembiayaan kita tak taja apa-apa kecuali bergaji penuh, kemudian bebas daripada tata tertib dan membuat PHL, permohonan disokong oleh Ketua PTJ dan pelan latihan juga diperlakukan oleh PPSN PTJ. Okey, next. Okey, so yang ketiga ni di bawah perkeliling yang baru ini adalah latihan klinikal. Latihan klinikal ni bermaksud latihan yang mana bila tuan-puan pergi latihan klinikal ni, tuan-puan mungkin tak dapat apa-apa pendaftaran kepakaran. Tetapi membolehkan tuan-puan untuk mendalami pengetahuan ataupun mendapatkan kemahiran klinikal daripada pusat latihan tersebut. Okey? So, tempoh latihannya tak lebih daripada 1 tahun. KPI-nya surat tamat latihan yang dikeluarkan oleh ketua jabatan lah yang mengesahkan tuan-puan telah berjaya menamatkan latihan klinikal tersebut. Okay, next. Okey, so dari segi kontrak perkhidmatan, kita kira tempoh yang bersamaan dengan tempoh latihan tersebut lah. Okey, so tempat latihan yang boleh dilakukan di dalam negara sahaja. Okay, next. Okey, so dari segi syarat-syaratnya, kena make sure tuan-puan dah disahkan jawatan. Umur kita tak ada limit macam kita cakapkan tadi, tapi kena make sure bagi tempoh perkhidmatan tu cukup untuk sempurnakan bond sebelum bersara wajib. Dari segi sponsor, kita cuma beri bergaji penuh sahaja. Dari segi markah LNPT, kena dapatkan 85% ke atas untuk tahun terkini. Maksudnya kita ambil kira 1 tahun sajalah. Okay, untuk recent year semasa memohon itu, dapat 85% ke atas. Tata tertib clean, PHL pun dah buat, PTJ pun dah sokong dan pelan latihan pun telah di-endorse oleh PPSN. Okay, next. Okey, so itu adalah latihan kepakaran, klinikal dan juga sub kepakaran untuk pegawai perubatan dan pegawai pergigian. Untuk tuan-puan yang dari kalangan staf nurse, pembantu perubatan, kebiasaannya tuan-puan akan terdorong untuk memohon kursus post basic dan juga diploma lanjutan yang dibuka oleh KKM kan. So kita pun ada juga kemudahan cuti ini. Maksudnya tuan-puan mohon dengan KKM, offer daripada KKM. Dapat offer daripada KKM, tuan-puan boleh mohon dengan kita untuk cuti berkursus. Okay? So kebiasaannya tempoh sama ada daripada 6 sehingga 12 bulan. Kemudian kita tengok kepada iklan daripada KKM lah. So tuan-puan pun kena alert lah. Kebiasaannya KKM akan keluarkan iklan bila. Sama ada Mei atau November untuk intake bila. So yang common practice sekarang ni, intake March dengan September lah setiap tahun. Okay? Next. Okay, so dari segi iklan KKM yang keluarkan, tetapi untuk kita tak ada masalah terima permohonan tersebut sepanjang tahun lah. So means tuan-puan dah mohon dengan KKM, dah dapat offer daripada KKM, so boleh mohon dengan kita bila-bila masa sahaja. Okay, tapi kena start belajar tu kena ikut tarikh yang ditetapkan oleh KKM lah ya. Okay, so kita buka kepada kumpulan staf-staf jururawat, penolong pegawai perubatan dan juga mana-mana yang di bawah anggota sains kesihatan bersekutu. Tempoh kursus tertakluk kepada surat tawaran KKM, kebiasaannya 6 sehingga 12 bulan. Post basic biasa 6 bulan, diploma lanjutan biasanya 1 tahun lah. Okay? So tempat khusus ikut offer letter yang tuan-puan dapat, kita terima mana-mana institusi di bawah KKM. Okay? Dan kita akan taja kos-kos yang terlibat sepanjang tuan-puan pergi kursus tersebut. Dan dari segi kontrak, kita ikut tempoh. So kalau tuan-puan pergi post basic 6 bulan, biasanya kita akan ikat 2 tahun. Kalau tuan-puan pergi diploma lanjutan 1 tahun, kita akan ikat 4 tahun. So nilai ganti rugi seperti yang dinyatakan lah. Okay? So KPI-nya kena make sure tamat dengan jayanya lah. So balik habis kursus, kebiasaannya tuan-puan akan diberikan sijil oleh KKM lah. Okay? Next.
So dari segi syarat macam saya nyatakan tadi, kursus ni khusus kepada staf-staf di dalam skim-skim AKSB. So had umur tak lebih daripada 48 tahun, kena make sure dah sah jawatan. Okay. Dari segi penajaan UiTM yang akan tanggung, dari segi syarat LMPT, 3 tahun terkini kena dapatkan 80% ke atas. Tata tertib clean, PHL pun dah dibuat. Okay. Permohonan pun telah disokong oleh Ketua PTJ. Bidang kursus tersebut memenuhi keperluan majikan, memenuhi syarat tawaran yang ditetapkan oleh KKM dan tempat latihan di bawah institusi KKM sahaja. Okay, next. Okay, so ini adalah elan yang kita berikan di bawah cuti kursus post-basic ataupun diploma lanjutan. So kita akan bagi bergaji penuh seperti biasa. Cuma untuk post-basic dengan diploma lanjutan, bayaran insentif kritikal tuan-puan akan dihentikan sepanjang tuan-puan bercuti berkursus. Okay? Tetapi kita akan bayar elang sara hidup kepada tuan-puan sebanyak 750 kadar semasa. Okay? And then yuran pengajian, yuran exam, yuran pendaftaran sekiranya ada, kita akan tanggung. Dan tambang perjalanan pun tuan-puan boleh claim dengan kita ya. Contohnya kalau tuan-puan di Semenanjung ke Sabah Sarawak ataupun vice versa. So tuan-puan boleh claim tambang perjalanan dengan kita sekali sahaja, pergi dan balik. Okay, next. Okay, so ini kursus penjaga jentera elektrik dan saya rasa mungkin saya akan skip sahaja kursus ni sebab kurang sikit kot berkaitan dengan staf-staf di hospital, tetapi sekadar pengenalan sajalah. So di UiTM kita ada kursus penjaga jentera elektrik. Boleh pergi next slide. So kursus ni sebenarnya kalau tuan-tuan perasan dari UiTM ni kita ada pencawang-pencawang kan. So pencawang-pencawang ni ada yang menjaganya staf-staf di bahagian info PPII. So mereka adalah penjaga jentera elektrik dan pencantum kabel. So mereka ni pun ada kursus lah. Macam tuan-puan pergi post basic ke apa yang kepakaran tuan-puan kan. So sama juga konsep untuk mereka ni lah. Okay. So yang ni pun kita ada kursus juga. Kita ada cuti juga untuk mereka. Okay, next. 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 Okay, so saya ceritakan sedikit. Kalau tuan-puan dah dapat kelulusan cuti daripada kami nanti, the do's and the don'ts, okay? So apa yang tuan-puan kena buat? Tuan-puan kena kemukakan laporan pengajian sepanjang tempoh kursus. Kita akan senaraikan apa report yang tuan-puan kena hantar. So kena hantar kepada kita, okay? Dan kita akan bagi kontrak dan juga memorandum. Basically apa syarat-syarat semua dalam tu, so tuan-puan kena baca. Dan kena make sure lepas dah habis tamat tempoh cuti tersebut, kena balik report duty semula kepada UiTM. Dan kena make sure berjaya menamatkan kursus tersebut. Okay? Next. The don'ts pula, perkara-perkara yang boleh menyebabkan tuan-puan kena bayar yang jumlah-jumlah yang saya sebut tadi, kos sebenar, kan, semua tadi tu. So, kalau tuan-puan melakukan perkara-perkara seperti yang dinyatakan lah. Okay? Yang commonnya, katakan tidak tamat kursus, tidak kemukakan laporan tadi pun kita boleh katakan perbuatan pecah kontrak. Tidak mematuhi peraturan ataupun tuan-puan ditamatkan pengajian oleh universiti ataupun katakan tuan-puan tak balik selepas tamat cuti pun tak balik lapor diri, let's say MIA ke, pun kita boleh tuntut kepada tuan-puan. Ataupun sekiranya tuan-puan dah balik, dah tamat dah pun, tapi tuan-puan berhenti sebelum bond tuan-puan tamat. So itu pun boleh dikira sebagai pecah kontrak, okay? Dan lain-lain tindakan yang dirasakan munasabah oleh universiti untuk diambil tindakan. Okay, tak apa, next. Okay, so tadi ada soalan tentang part-time study. So dekat UiTM tak ada masalah kalau tuan-puan nak buat part-time, okay? Katakanlah kan tuan-puan tak ada kategori cuti belajar yang tuan-puan nak buat tapi tuan-puan tak memenuhi syarat pun. Saya ambil contoh simple lah. Staf pelaksana yang dah ada degree tapi nak buat master ataupun PhD. Memang buat masa sekarang kita tak ada kemudahan cuti belajar. Tetapi kita tak halang untuk tuan-puan sambung pengajian tersebut. Tetapi secara part-time lah, bila katakan part-time ni maksudnya tak ada cuti belajar sepenuh masa lah. So tuan-puan buat part-time study, tertakluk kepada peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan lah. So tuan-puan boleh buat part-time study ni untuk ikuti mana-mana kursus di peringkat diploma, ijazah pertama, diploma lanjutan, sarjana dan juga PhD, okay? Kena make sure kursus yang tuan-puan ikut tu dah diiktiraf ya oleh MQA. Takut nanti tuan-puan pergi sebab
kita susah nak pantau bila tanpa kelulusan kita, tanpa dibawa ke peringkat kita. So takut nanti ada staff yang mungkin dia tak tahu pun, dia main sambung je dekat mana-mana universiti yang mungkin tak diiktiraf pun. So sayang nanti sebab kelayakan tuan-puan tu mungkin tak akan dikira nanti. Okay, so kena be careful lah. Okay, next. Okay, so macam mana nak buat part time ni, ada juga tata caranya. Kita pantau dari segi tuan-puan hantar permohonan terus kepada ketua pentadbiran di PTJ. Okay, kemudian kelulusan akan dikeluarkan oleh PPSM, PPSM jabatan tuan-puan sendiri. Maksudnya permohonan tersebut bukannya diluluskan di peringkat kita, tetapi di peringkat PPSM sahaja. Okay, maksudnya di peringkat PTJ sahaja melalui PPSM. So PTJ ada kuasa, kita dah turunkan. Sebelum ni kita yang luluskan. Tetapi start tahun 2012 kita dah turunkan kepada PTJ. So mana-mana staff yang nak buat part time boleh minta kebenaran daripada PTJ terus. Okay, next. Okay, so PTJ sebelum nak meluluskan permohonan part time tersebut, kena nyatakanlah kepada staff apa peraturan-peraturan yang staff tu perlu ikut. Yang pertamanya kena dah dapatkan kebenaran macam tadi. Lepas tu kena maklumkan kepada staf kursus yang diikuti tersebut mestilah tidak mengganggu tugas hakiki, okay, diikuti di luar waktu pejabat dan tiada sebarang pengurangan beban tugas ataupun jam bekerja lah. Yang kita ada cuti untuk mengambil peperiksaan sahaja. Okay, next. Kemudian kena ambil maklum segala perbelanjaan yang berkaitan di bawah tanggungan sendiri. Okay, kemudian kalau untuk staf akademik kena make sure bidang tu align lah dengan diorang punya bidang pengajaran. Kemudian staf masih lagi tertakluk kepada peraturan-peraturan perkhidmatan dan tata tertib termasuk arahan pertukaran. Maksudnya tuan-puan tak boleh menjadikan alasan tuan-puan sedang mengikuti pengajar secara sambilan untuk menolak sekiranya menerima arahan pertukaran lah. Okay, next. Okay, so saya dah sampai ke penghujung slide. Ini saya listkan dokumen-dokumen yang tuan-puan boleh rujuk sekiranya tuan-puan nak baca lebih lanjut tentang peraturan-peraturan yang berkaitan. Dan saya dah sharekan slide ni kepada Puan Syafiqah. Dan di slide ni sebenarnya saya dah linkkan. Setiap perkeliling tu saya linkkan kat mana tuan-puan nak dapatkan dokumen tersebut. So boleh terus klik je lah nanti, okay? Next. Okey, so ini adalah pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk urusan cuti belajar dan juga beasiswa untuk staf pentadbiran. So di atas saya ada ketua saya, Tuan Haji Zaifah. Saya sebagai ketua unit dan di bawah saya ada 2 orang staf saya lah. Okay. Next. Okay, so saya dah settle lah untuk saya punya taklimat pada hari ini. Okay. So saya serahkan kembali kepada moderator untuk sesi seterusnya lah. Saya rasa di chat box pun saya dah... Oh, ada lagi. Oh, oh sorry. Ada lagi soalan di bawah . Saya masih ada masa ke Puan Nazira untuk menjawab soalan? Boleh Puan. Sebab saya pun ada tengok ada beberapa soalan yang last tadi saya rasa Puan ada jawab daripada untuk mengira LBT tu mungkin dah. So ada lagi soalan yang seterusnya. So saya akan bacakanlah soalan dia. Boleh. Untuk sarjana kepakaran, saya ambil external exam dari UK. Adakah layak untuk mohon cuti belajar bergaji penuh? External exam dari UK maksudnya apa tu? Maksudnya tuan nak memohon pengajian di UK ke atau macam mana? Kalau saya boleh dapatkanlah penjelasan lanjut. Okay, parallel pathway. Parallel pathway ikutkan boleh try mohon cuti belajar. Kita pernah ada terima permohonan untuk parallel pathway, cuma kena justify sedikit lah. Biasanya kita akan minta, kalau tuan hantar permohonan nanti, kita akan minta sedikit justifikasi berdasarkan permohonan keperluan untuk mengikuti program tersebut. Tapi boleh tak ada masalah, boleh panjangkan permohonan tetapi kena melalui PTJ dahulu. PTJ akan justify sekiranya ada keperluan untuk memerlukan cuti bagi mengikuti program parallel pathway. Tak ada masalah, saya pernah handle, so boleh dipanjangkan tetapi nanti akan ada beberapa additional information lah yang kita akan perlukan. Okay.
Okey, next soalan. Macam saya tengah buat post basic under KKM di Kota Kinabalu. Kenapa tak layak untuk dapat elang kritikal sedangkan kami still pergi ke clinical area? Okey, so dari segi pembayaran elang kritikal tu sebenarnya kita cuma menerima pakai daripada pekeliling JPA. So kita terima so pekeliling JPA yang berkuat kuasa sekarang ni memang untuk post basic elang kritikal, pembayaran elang kritikal tersebut dihentikan. So yang itu memang kita tak orang kata apa? Kita tak langgar lah apa yang JPA cakap tu, kita terima pakai je tersebut, tetapi kita counter back dengan kita tambahkan elang sara hidup lah kepada staf tersebut sepanjang tempoh cuti belajar, cuti post basic tu lah. So maksudnya dengan harapan kita cover balik di situlah, tapi memang kita tak boleh nak buat apa dari segi penghentian elang kritikal tersebut sebab kita berpegang kepada pekeliling yang dikeluarkan oleh JPA. Adakah elang kritikal yang dipotong itu masuk elang wilayah dan elang perumahan wilayah? Saya sedang jalani kursus diploma lanjutan di ILKKMJB. Okey, kalau cuti belajar, kalau cuti post basic ni dikira macam cuti belajar juga kan. So kalau cuti belajar, kalau katakan lebih daripada 3 bulan, elang wilayah memang akan uh, elang dipotong, betul. Dia dipotong tetapi dia akan dibayar kadar maksimum elang kola 300. So nanti kalau mungkin nanti puan boleh cek dalam sistem nanti. Kalau untuk yang staff yang dapat elang wilayah Sabah Sarawak, cuti lebih 3 bulan memang elang tersebut akan dipotong, tapi dia akan digantikan dengan elang kola yang kadar maksimum 300. So maksudnya sepanjang cuti post basic tu puan akan dapat elang yang digantikan dengan elang kola 300 lah. Tapi elang perumahan wilayah dengan elang wilayah tu memang mengikut peraturan JPA dihentikan sekiranya cuti melebihi 3 bulan. Okay. Adakah kenaikan pangkat secara time base akan berjalan seperti biasa sewaktu tempoh CBBP? Ya, betul, akan berjalan seperti biasa tertakluk kepada syarat-syarat kenaikan pangkat lah. Maksud saya berjalan seperti biasa. Tempoh tuan-puan cuti belajar tersebut, macam saya cakap tadi, tempoh perkhidmatan masih lagi dikira. So, kalau dalam time base, dia masih lagi dikira lah. Dia bukan macam cuti tanpa gaji yang tak dikira kan. Tetapi, kena ikut jugalah syarat kenaikan pangkat tersebut. Misal kata, ada apa-apa syarat tambahan dalam kenaikan pangkat tersebut, kena align lah. Tetapi dari segi tempoh perkhidmatan, kalau pegawai tersebut tengah cuti belajar untuk tempoh tersebut, tempoh tu masih lagi dikira untuk pengiraan time base. Okey. Bagaimana dengan cuti rehat sebelum sama belajar sekiranya mendapat cuti belajar bergaji penuh dengan untuk dapatkan beasiswa bagi pengajian sarjana hanya untuk grade 41 ke atas sahaja? Okey, saya jawab yang nombor dua. Nombor dua betul untuk sama sarjana grade 41 ke atas sahaja yang ada offer beasiswa sebab memang KPT tetapkan grade 41 dan ke atas sahaja yang dibuka. Okey, so itu untuk soalan kedua lah. Untuk soalan pertama tadi, boleh juga untuk perkongsian. Kalau tuan-puan dapat cuti belajar lebih daripada 12 bulan, cuti rehat yang tuan-puan ada tu ikut peraturan memang akan luput. Kenapa akan luput? Sebab bila tuan-puan cuti lebih daripada 1 tahun, tuan-puan tak boleh buat permohonan carry forward nanti. Tuan-puan akan diblok daripada sistem. Sebab memang peraturan kata staf yang pergi cuti belajar lebih daripada 1 tahun, kelayakan cuti tahunan pada tahun tersebut akan luput. So sama ada tuan-puan gunakan cuti tersebut, tetapi kena tengoklah kalau nak gunakan pun tak bolehlah kata nak gunakan sebab dia masih lagi tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan lah kalau katakan ada kepentingan keperluan tugas kan. Tetapi kena ingat cuti tersebut akan luput. Cumanya tuan-puan ada kemudahan untuk carry forward maksimum 7 hari dipanggil cuti selepas berkursus 12 bulan. Maksudnya balik daripada cuti belajar, tuan-puan akan layak untuk dapat maksimum 7 hari cuti rehat tertakluk kepada baki cuti belajar yang tuan-puan ada sebelum bercuti belajar. Okay, faham maksudnya? 7 hari tu kita ambil daripada baki cuti tuan-puan sebelum tuan-puan pergi cuti belajar. Maksimum 7 hari sahaja. Okay. Automatik akan dibawa ke tahun tuan-puan tamat cuti belajar tu lah. Tak perlu buat apa-apa permohonan. Tetapi masih lagi tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Okay. Okey. Dalam borang keliling pendaftar ada minta untuk kertas cadangan penyelidikan untuk master by coursework. Ini tiada kaitan kan dengan ada lagi soalan PTJ adalah ketua jabatan
dan boleh jelaskan flow permohonan. Dan untuk soalan terakhir, untuk claim tambang perjalanan, bila boleh saya hantar tiket flight dari KL ke Sabah, ke tunggu sampai habis belajar baru boleh claim? Okey, saya jawab untuk soalan pertama. Kalau untuk master by course work, biasanya memang kita tak kalau katakan HLP ada. HLP kena bagi proposal tetapi dia ada format dia. Format dia nanti kalau katakan puan nak mohon HLP, ada format proposal untuk master. Dia bukanlah macam PhD, dia macam kena ceritakan sedikitlah latar belakang latar belakang master tersebutlah. Okey. So kalau katakan untuk cuti belajar yang bawah kita, kebiasaannya untuk master kita jaranglah minta proposal. Kita cuma minta ulasan ketua jabatan ataupun ketua skim berkaitan dengan pengajian yang nak diikuti. Okay? Untuk HLP, ia kena ada proposal tetapi ikut format yang KPT dah nyatakan. Okay? Untuk PhD, wajib sertakan proposal. Bila kita sebut PTJ, ketua PTJ kita merujuk kepada ketua pusat tanggungjawab. Macam kalau ke hospital, pengarah hospital lah. Okay? Ketua jabatan yang di atas tuan-puan tu biasanya di level yang di peringkat PTJ lah. Tetapi di peringkat kami akan minta ulasan bila kita kata ketua jabatan tu kita merujuk kepada ketua PTJ sebenarnya. Ketua kepada pusat tanggungjawab. Senang cakap kalau kat hospital pengarah lah. Okay? Itu di peringkat induk. Okay? Untuk saya jawab yang untuk claim dulu. Claim tak ada masalah puan, cuma biasanya claim lebih mudah kalau puan buat dalam tahun semasa sebenarnya. Bukan apa kita takut kalau puan nak tunggu saya takut tiket tu hilang sebab bila puan nak buat claim tu kena ada tiket semua tu tau. So kalau ikutkan kena buat dalam tahun semasa lah dekat kita akan panjangkan kat bendahari nanti. So biasanya kalau melangkau tu kena ada isi justifikasi sikit lah. Okay? Lepas tu flow permohonan, saya rasa flow permohonan untuk cuti belajar lah kot kan? Ataupun flow permohonan untuk HLP. Tapi kalau secara basicnya, flow permohonan start daripada puan-puan isi borang, hantar kepada pentadbiran di PTJ. Pentadbiran di PTJ akan bawa kepada PPSM. PPSM akan keluarkan sokong atau tidak. Kemudian PTJ akan majukan kepada kami dan kami akan uruskan di peringkat, kami akan bawa kepada komiti kami untuk kelulusan rasmi. Okay, keputusan rasmi. So, kami yang akan keluarkan surat keputusan lulus ataupun tidak. Okay? Dan kalau katakan tambahan untuk KPT tadi, selepas kami dah dah keluarkan keputusan, kami akan majukan kepada KPT. Okay, so itu adalah basic flow lah. Okey. Ni ada soalan. Untuk PhD, adakah wajib sertakan proposal dengan puan if kami bahagian perubatan nak memohon cuti belajar dan MPT sudah cukup 3 tahun, hanya berkhidmat dia ikut tahun belum cukup 3 tahun. Boleh memohon? Okey, so kalau yang proposal tadi untuk PhD memang wajib. Kalau yang syarat tempoh perkhidmatan tadi kena ikutlah, kena align lah. Maksudnya kalau katakan kita nyatakan LMPT 3 tahun dan tempoh perkhidmatan minimum 3 tahun, so memang kena follow. Okay? Kena follow maksudnya dia dua syarat itu, dua-dua tu kena dia done, dia bukan atau. So 3 tahun dah ada markah LMPT, tempoh perkhidmatan pun dah cukup 3 tahun. So baru kita boleh proses. Okay? Okey, yang ni last, kalau tajaan agensi luar memang tak termasuk dalam tesis, tiket kapal terbang dan lain-lain ke? Ya, betul. Kalau katakan tajaan agensi luar, kita UiTM kita cuma beri kemudahan cuti bergaji penuh ataupun cuti tanpa gaji lah kan kalau syarat penaja tu. So, apa-apa kos yang terlibat dalam pengajian tersebut macam LMTC, kapal terbang semua ni memang staf tersebut kena tanggung sendiri ataupun kena pastikanlah itu yang saya katakan tadi. Pastikan pilih agensi yang memang dia boleh cover kos-kos tersebut. Dalam offer dia memang ada cover kos-kos yang puan rasakan memang diperlukan untuk cuti belajar tersebut. Dia ada cover flight ticket, dia ada beri LRTC, dia ada beri allowance sari hidup. Sebab UiTM memang tak akan beri apa-apa pembiayaan, kita beri cuti sahaja. So, puan kena pandai pilihlah agensi yang boleh
offer puan kos-kos yang terlibatlah sepanjang tempoh tersebut. Okey. Macam yang selalunya dalam UiTM ni, permohonan agensi luar yang kita terima, Komen marah, beasiswa agung pun staf kita ada juga yang dapat beasiswa agung, Yayasan Khazanah pun pernah juga saya terima, beasiswa kerajaan negeri pun banyak juga. Kalau overseas, beasiswa kerajaan luar pun banyak juga. So kadang-kadang bila kita dapat email ke ataupun message daripada WhatsApp ke yang ada buka iklan-iklan di peringkat JPA ke, selalu diorang akan buka iklan-iklan beasiswa luar kan. So kita pun akan tolong majukan kepada staff lah. So kalau puan dapat, orang kata apa, boleh riki lah mana-mana agensi yang ada offer beasiswa. So pilih yang memang dia punya offer tu dia boleh cover kos yang terlibat sepanjang pengajian puan. So pilih yang the best lah. Sebab kena ambil maklum, UiTM kita memang tak tanggung apa-apa, kita cuma beri cuti dan kita beri gaji penuh lah sepanjang cuti tersebut. Itu sahaja yang kita beri. Okay? Okey, nampaknya okey, ada lagi. Ada kemungkinan perkiraan perkhidmatan di KKM if status kontrak, kerana if status tetap mereka boleh gabungkan perkhidmatan mereka ikut polisi KKM. Mereka sudah memberi ruang cuti belajar kepada kontrak medical officer. Sampai situ ada possibility dia punya soalan. Ada possibility tak ada. Buat masa sekarang ni memang kita peraturan yang kita kuat kuasakan masih lagi kita ambil lantikan tetap lagi lah. So katakan saya nak jawab ada possibility atau tidak tu pun sulit juga sebab saya pun tak tahu. Benda ni memang boleh berubah dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Sekiranya pihak universiti memandang ada kepentingan perkara tersebut untuk dilaksanakan, mengambil kira kita punya HR planning, kita punya keperluan sumber manusia cukup atau tidak, kita punya keperluan keuangan cukup atau tidak. So kita akan tengok orang kata apa, faktor-faktor yang besar tu di peringkat universiti sebelum kita nak laksanakan sebarang pindaan terhadap apa-apa kemudahan yang kita berikan lah. So buat masa sekarang ni berdasarkan kemampuan kita cuma keluarkan polisi memang lantikan tetap sahaja yang kita kira untuk kita beri kemudahan cuti belajar. Sebab cuti belajar ni nampak je macam simple kan nak mohon kan, tapi implikasi dia sebenarnya besar sebab bila tuan-puan pergi cuti belajar, kami tak boleh nak ganti tempat tuan-puan tu. So dia ada implikasi HR planning kat situ. Bila dah kata implikasi staff tak ada tu, keuangan pun ada. Even as simple as staff punya happiness pun mungkin akan terefek. Kenapa? Sebab bila katakan staff tersebut bercuti belajar, mungkin staff-staff lain kena cover kerja mereka. So sebenarnya walaupun nampak kemudahan cuti belajar macam simple je, bagi je, orang kata apa, boleh bagi je untuk pergi cuti belajar, tapi melibatkan banyak faktor-faktor yang kita kena ambil kira. So buat masa sekarang ni yang kita cuma sediakan kemudahan, syarat yang kita tetapkan tu sebenarnya untuk kita kawal, untuk kita kawal kuatan yang kita hantar ke staff untuk cuti belajar. So buat masa sekarang ni, memang kita ambil daripada kiraan tetap sahaja sebab kita tahu kalau kita buka lagi, so mungkin kita pun susah nak kawal lah benda tu, okay? Buat masa sekarang ni kalau katakan ada apa-apa perubahan pindaan tersebut akan dimaklumkan, tetapi perlu dibuat lebih teliti lah. Orang kata apa? Kena tengok lebih teliti lah isu tu sebelum apa-apa perubahan ataupun dasar baru dilaksanakan lah. Okay? Okey, kalau dapat tajaan HLP, tempoh kontrak dengan UiTM atau dengan government, bolehkah kita join agensi kerajaan lain dalam tempoh kontrak atau break kontrak dengan UiTM? Sebab saya dapat tahu ada staff under KKM join UiTM dapat post lecturer dibenarkan selagi dengan government agency. Okay, thank you. So kena ingat, kita punya kontrak, kita adalah owner kepada kontrak kita. Untuk KPT, HLP ni bawah KPT kan? KPT adalah owner kepada kontrak mereka. Ia adalah dua entiti yang berbeza. So, syarat kita, kontrak kita kata kena serve tempoh tersebut di UiTM sahaja. Kontrak KPT, mungkin dia cakap kena serve kontrak mereka di mana-mana agensi kerajaan. Sebab dia takkanlah cakap dia nak cakap serve di KPT kan? So, dia boleh cakap mana-mana agensi yang berkaitan dengan kerajaan. Itu kontrak mereka. Tapi dengan kontrak kita, kena serve di UiTM saja. So katakan kalau puan tak serve di UiTM untuk tempoh tersebut, so tu akan dikira pecah kontrak lah. Pecah kontrak, bila kata pecah kontrak tu akan ada implikasi tindakan perundangan lah. So maksudnya
Senang cerita, kalau staf UiTM yang pergi HLP ni, dia akan ada 2 kontrak HLP dengan UiTM. Dia kena serve di UiTM, ikut tempoh. Dah habis dia serve di UiTM, means kontrak dia dah selesai. Okay, so selepas itu, kalau katakan dia nak resign ke, dia nak bertukar ke agensi kerajaan, dalam tempoh kontrak HLP dia masih belum habis, itu tertakluk kepada kontrak HLP pula. Yang pastinya dengan kita akan make sure settle dulu kontrak dengan kita, dan baru boleh dilepaskanlah daripada servis tersebut, daripada kontrak tersebut lah. Okay. Aku dah sekan dah ni dengan dia. Okey, nampaknya yang tadi adalah soalan yang terakhir. Jika ada apa-apa persoalan, mungkin boleh kontak dengan Cik Wan Masuri. Untuk pertanyaan yang selanjutnya lah, yang ada yang tertinggalkan atau ingin tahu lagi lanjut, so boleh kontak dengan Cik Wan Masuri lah. Okey. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Wan Masuri binti Wan Hussein di atas kesediaan untuk berkongsi maklumat yang sangat bermanfaat, iaitu taklimat cuti belajar dan biasiswa staf pentadbiran pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA, dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberi di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Cik Wan Masuri binti Wan Hussein. Terima kasih semua. Assalamualaikum.